Kalau sudah tahu ke never ke 40 hari. Never tak? Tak tubik. Biasa dah tubik. Jangan ke 40 hari, dia delete yang sendiri. Never, dia kena never delete tak? Tu apa tu? Alhamdulillah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wallahu alamun 'ala dzatil aqdasi. Kita sambung lagi Kifayatul Awam. Kalau kita ni muka surat yang ketiga. Kalau kita Tabaq Ad-Daqaq Darud Daqaq muka surat 35. Nah, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wallahu bermula lafaz Allah tu ialah alamun ala zatil aqdasi, ialah isim alam yang menunjuk di atas zat yang tersuci. Tu isim alam yang menunjuk di atas zat yang maha suci, yang tersuci, yang termaha suci. Maka tak bolehlah kita nak guna ke orang panggil kalimah Allah tu di atas selain daripada zatil aqdasi. Kita nak buh nama meja Allah, tak boleh. Kita nak buh nama apa lagi? Kereta ke, nasia ke, ikutlah. Kenapa? Kerana lain-lain daripada zat Allah Ta'ala tu tidak tersuci ia daripada segala sifat-sifat kekurangan. Tu hanya zat Allah Ta'ala jua.
Zat yang maha tersuci lah ia Allah Ta'ala zatnya daripada segala sifat-sifat kekurangan. Dan zatnya sendiri itu tidak menyamai dengan segala makhluk yang dijadikan oleh dia. Tu. Jadi zat Allah Ta'ala juga lah. Sebab itulah Allah tu isim khas dia panggil. Khas pada nama. Khas pada nama dan makna. Ini kerana masih lagi duk bahas pada bismillah. Lepas daripada menyatakan ba pada kata bismillah, isim pada kata bismillah, lalu masuklah Allah. Maka kerana tu dia kata wallahu bermula lafaz Allah. Alamun ialah isim alam ala zati yang menunjuk di atas zat al-aqdasi yang maha amat tersuci ia daripada segala kekurangan. Jadi ketika itunya Allah Ta'ala tu al-ma'budu bihaqqin. Nama yang disembah, nama kepada zat yang disembah dengan sebenar. Tu. Cumanya adalah orang panggil khilaf di antara ulama, adakah Allah tu alamu mangkul ataupun murtajal. Itu lagi akan depan sikit ada kok. Fahuwa maka ia Allah tu alamu syakhsin. Tapi wa inkana dan jika adalah lafaz Allah tu la yuqalu zalika, tidak boleh dikatakan alam syakhs. La yuqalu, tidak boleh dikatakan zalika alamu syakhs illa fi maqamit ta'limi. Melainkan pada maqam ta'lim. Tu pada maqam belajar bolehlah kita kata Allah tu alamu syakhs. Tapi selain daripada tu tak bolehlah kita nak bercakap gitu. Walaisa fihi dan tidak adalah padanya ai fi lafzi Allah. Fihi fi lafzi Allah tu. Pada lafaz Allah tu ghalabatun, tak ada ghalabah. Tu tidak ada pada lafaz Allah tu ghalabah. Artinya ketika itunya lafaz Allah tu memang orang panggil asal dia tu Allah. Gitu. Maknanya lafaz Allah tu memang murtajal dia panggil. Alamu murtajal. Bukan alamu mangkul. Lafaz Allah tu ialah lafaz murtajal. Kenapa? Kerana dia kata walaisa fihi dan tidak adalah padanya pada lafaz Allah ghalabatu aslan, tidak ada ghalabah semata-mata. Ini isyarat kata ada khilaf lah ni. Tu sebab tu dia kata khilafan liman za'ama zalika ai ukhalifu khilafan. Aku menyalahi akan sebagai menyalahi liman bagi mereka yakni ulama za'ama yang telah menyangkalah mereka itu man zalika akan demikian itu ghalabah. Jadi nak cerita sininya ada juga ulama yang mengatakan lafaz Allah tu alam ghalabah. Ya karenanya asal orang panggil Allah tu al-ilah. Ada tak waibok ni? Gitu. Boleh tak? Aish. Gitu. Nampak? Nampak? Gitu. Nampak ah? Kita nampak tak? Nampak tu. Mana kau tu? Pengnya. Ya, jadi ada ulama tu yang kata lafaz Allah ni ialah ghalabah. Kerana dia kata lafaz Allah tu asal daripada dimangkulkan. Lafaz Allah ni alamu mangkul daripada kalimah al-ilah. Al-ilah. Tu asal dia al-ilah. Alif lam hamzah la al-ilah. Kemudiannya dihazahkan alif lam ni. Alif lam yang kedua ni dia hazah. Dia hazaf. Dia hazah lah. Tu. Jadi ada juga ulama yang mengatakan asal kalimah Allah tu daripada kalimah al-ilah.
Memang ada di isti'ma juga selain daripada Allah tu al-ilah. Nah, al-ilahat, al-ilahiyat. Nah, mana? Iaitu orang-orang kafir belum daripada kenal Allah Taala tu ke? Dia panggil apa sahaja berhala hak dia duk sembah tu, hak dia duk buat tu sebagai al-ilah. Nah, Tuhan, tapi Tuhan yang tak sebenar lah. Tu kemudiannya siapa yang memperkenalkan Allah ni? Nabi Rasul. Kerana akal manusia tu tak mampu nak mengenal Tuhan yang sebenar. Dia orang panggil memang ghalib, orang panggil apa? Fitrah manusia ni nak kepada Tuhan. Tetapi manusia tu tak boleh nak reti Tuhan tu dengan semua mata-mata akal dia. Melainkan mesti dengan suluhan daripada syarak. Ajaran daripada syarak. Artinya Rasul diutuskan untuk mengajak manusia ni kenal Allah Ta'ala. Maka bila dia hazah ke asalnya al-ilah, jadi gana? Jadi gana? Al-lalah. Nah, al-lalah lah. Al-lalah. Al-lalah. Gitu lah. Nah. Maka al-lalah ni tidak fasih nak menyebut dia. Maka ditasydidkan mana? Lam yang kedua. Jadi Allah. Jadi Allah. Maka ketika mana ditasydidkan lam yang kedua jadi Allah, maka ghalabah lah pemakaian, orang panggil isti'mal lafaz Allah tu kepada Tuhan yang sebenar. Ni orang panggil pendapat yang mengatakan, qaul yang mengatakan bahawasanya lafaz Allah tu ialah alamun manqul. Alam manqul. Tetapi Syekh Ibrahim Al-Baijuri kata di sisi dianya tidak ada ghalabah. Mana tidak ada apa ghalib, ghalabah, menang dipakaikan, diistimalkan kepada Tuhan sebenar tu tidak begitu. Memang asal dia ada Allah tu, memang lafaz dia tu Allah. Itu kalau pegang sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibrahim Baijuri ni, bermakna lafaz Allah ni ialah lafaz murtajal. Lafaz murtajal. Ini lafaz yang tidak dipindah daripada mana-mana. Murtajal. Yang tidak dipindah daripada mana-mana asal perkataan lain. Memang Allah tu lafaz dia Allah. Gitu. Maka sebab tu dia kata walaisa fihi, dan tidak adalah padanya pada lafaz Allah ghalabatu aslan, tidak ada orang panggil ghalabah semata-mata, tak ada. Yang ni tidak ada orang panggil ghalabah pemakaian nama Allah tu kepada Tuhan yang sebenar, yang mana dahulunya diistimalkan kepada Tuhan-Tuhan yang tidak sebenar. Ini asal perkataannya al-ilah. Kemudian bila dah kenal Tuhan yang sebenar ni, maka dihazahkan alih yang kedua, alih lam yang kedua, maka jadi al-lalah, kemudian ditasydidkan lam yang kedua jadi Allah. Ketika itunya ghalabah lah pemakaian kalimah Allah, lafaz Allah ni kepada Tuhan yang sebenar jua. Hak tu orang panggil pendapat ulama yang mengatakan apa? Lafaz Allah tu mangkul serta pula ghalabah. Jadi di sisi Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar Syekh Ibrahim Al-Baijuri, lafaz Allah tu tidaklah orang panggil mangkul dan tidak ghalabah. Kenapa? Memang lafaz dia tu murtajal. Asal dia dah kalimah dia tu Allah, bukan daripada istiqaq mana-mana kalimah dak. Bukan terbit daripada mana-mana asal kalimah yang lain, tidak. Dan tidak ghalabah dia. Tidak orang panggil kemudiannya ghalabah pemakaian nama lafaz Allah ni di atas Tuhan yang sebenar. Dulunya tak boleh juga dipakai pada Tuhan yang tak sebenar, tak. Memang orang panggil tertentu kepada zat yang maha suci dia daripada segala sifat kekurangan, yang disembah dengan kena, dengan tepat, dengan betul. Itu siapa? Zat Allah Ta'ala tu lah. Tu. Kemudiannya daripada satu sudut laginya, Ahli Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawasanya nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya tauqifiyah. Dalam ni tak sebut dah. Ada ke tak tahulah. Tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah ni? Terhenti dengan khabaran daripada Rasul.
Tak boleh kita tu nak mempernamakan sengaja-ngaja, sendiri-sendiri, memandai-mandai nak mempernamakan Allah dengan apa-apa nama, tak boleh. Artinya mesti terhenti dengan khabaran daripada Rasul. Itu dia panggil tauqifiyah. Kalau tak sebut lagi kitab ni, mungkin lagi kitab lain lah. Habis itu. Jadi kata dia, walaisa fihi, dan tidak adalah padanya pada lafaz Allah ghalabatu aslan, tidak ada pemakaian dia tu, isti'mal kalimah Allah tu ghalabah semata-mata, tak ada. Bahkan asal dia dah memang kena kepada zat yang disembah dengan sebenar. Nah, ismun li dzatin ma'budi bihaqqin. Tu. Nama bagi zat yang disembah kena, tepat, betul. Itu. Kerana lafaz dia tu tidak diintiqal, tidak dimangkulkan daripada asal-asal kalimah yang lain. Khilafan ay ukhalifu khilafan. Tu aku menyalahi lah, akan sebagai menyalahi liman bagi ulama za'ama zalika, yang menyangkalah ulama tersebut zalika akan demikian itu ghalabah. Yang ni ada ulama yang mengatakan Allah tu lafaz ghalabah. Kerana asal dianya dimangkulkan daripada al-ilah. Kemudian dihazafkan alif hamzah yang kedua. Kemudiannya ditasydidkan lam yang kedua. Jadi Allah, kemudian ghalabahlah pemakaian isti'mal lafaz Allah tu kepada Tuhan yang sebenar. Ini orang panggil qaul yang berpendapat bahawasanya lafaz Allah tu ialah lafaz mankul. Ala kulli hal, kedua-dua pendapat ulama ni akhirnya Allah tu ismul li dzati ma'budi bihaqqin. Nama bagi zat yang disembah dengan sebenar. Tu. Jadi tidak ada orang panggil boleh kita nak itlaqkan Allah tu selain daripada zat yang disembah dengan sebenar. Haram bahkan. Tak boleh. Baik. Kerana Allah tu khas pada nama dan khas pada makna. Khas pada nama dan khas pada makna. Ia berbeza dengan nama-nama yang lain. Kerana nama-nama yang lain tu bukan nama bagi zat, itu nama bagi sifat. Maka kerana itulah ada khas pada nama, am pada makna, am pada nama, khas pada makna dan sebagainya. Macam Ar-Rahman. Ar-Rahman tu khas pada nama, am pada makna. Ar-Rahim pula khas pada nama, khas pada makna, am pada nama. Gitu. Jadi bila sebut kata khas pada nama ni, tak boleh kita letak nama tu melainkan kena berlapik dengan abdun. Macam Allah kena letak nama itu Abdullah. Ar-Rahman kena letak nama Abdur Rahman. Tapi kalau Rahim, boleh Abdur Rahim, boleh Abdur Rahim. Boleh dua-dua. Kerana tu umum pada nama. Dah. Habis itulah. Rekah aja di situ. War-Rahmanu. Dan bermula lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahmanu ni pada Bismillahirrahmani itulah. Bermula lafaz Ar-Rahmanu. War-Rahmanu dan bermula lafaz Rahman. Rahman ni asalnya ma'khuzun minar rahmati. Bukan hanya Rahman Ar-Rahman, Ar-Rahim ni dua-dua mustaqun minar rahmati. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmah. Dua-dua sama. Tu. Bukan hanya Ar-Rahman. Bahkan Ar-Rahim pun sama. Cuma Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni hak mana hak lebih mubalarah makna dia. Ar-Rahman tu lebih lagi daripada Ar-Rahim. Itu boleh tengok lagi tak Nurul Zalam. Apa dia sebut? Tu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Ala sabilil ghalib lah. Bertambahnya orang panggil binaan atau huruf, maka itu menunjukkan di atas bertambahnya makna. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni banyak huruf Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Berapa huruf kena kira sendirilah. Alif 1, lam 2, ra 3, pa. Betul tak? Ar. Tu sabdu kata. Ar. Pa. Ha. 1. Pa 5 jadi.
Mim satu, lepas tu ada alif lagi tu. Nah, Ar-Rahman. Berapa dah tu? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Ar-Rahman tu ada 8 huruf. Nampak tak? Ar-Rahman ada 8 huruf. Ada pun Ar-Rahim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alif, lam, ra, ha, ya, mim. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim mana banyak huruf ya? Ar-Rahman. Itu mubalaghah makna Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Jadi kedua-dua ni ma'khuzun minar rahmati. Ai mustaqun minar rahmah. Tu diambil istiqaq asalnya daripada kalimah rahmah. Tu. Wahia dan ia ar-rahmatu. Rahmah tu sendiri. Rahmat ni apa maksud ar-rahmah? Pada asal makna ar-rahmah. Ialah ar-rahmatu tu riqqatun fil qalbi. Tu riqqah. Makna riqqah ni apa? Pecah. Pecah di dalam hati. Riqqatul qalb. Lembut hati boleh juga kata itu. Riqqatul qalbi maknanya apa? Lembut hati. Mailul qalb maknanya cenderung hati. Pecah hati. Tu. Itu makna asal tu. Makna mula-mula bagi Ar-Rahmah tu orang panggil makna hakikat, mana hakiki bagi Ar-Rahmah iaitu riqqatun fil qalbi. Lembut hati, pecah hati, pecah jiwa, cenderung hati, muyul hati. Ya boleh kau tu. Tak tadi yang menuntutilah bagi lembut hati tu orang ni panggil makna lazim ni. Tak tadi ni menunjuk makna lazim. Tak tadi tafaddulah yang menuntutilah bagi lembut hati itu, melazimilah bagi lembut hati itu at-tafaddula, akan memberi karunia, wal ihsana, dan akan berbuat baik. Kita kata tengok orang miskin kita tengok orang pokcik tua duk jalan bawa tukar, bawa orang panggil apa, tisu tangan. Kita tengok ke dia tu, pak hati kita rasa pecah hati. Tu pecah hati. Cenderung hati kita ke dia. Kesian tu, kesian hati. Belah kesian adalah hati kita tu. Maka belah kesian adalah hati tu menuntuti kita buat apa pada dia? Selfie Elok Fi? Cik, mari minta. Cik tu mari nak gaduh nak beli tisu dah. Selfie lu sikit. Gitu. Apa yang menyebabkan orang panggil kita tu pecah hati, apa yang membawa ke jadi kita buat kepada pak cik dia? Buat apa? Kita buat apa? Selfie, update dalam Facebook itu lah. Lepas tu, buat apa dia, Alfi? Buat sepak pula. Dah buat apa? Orang tanya, jawab ah. Buat apa? Buat baik ke dia. Tu WPT kawan ikut orang panggil taqtadil tafaddula wal ihsana. Menghendaki pecah hati tadi itu menghendaki akan memberi karunia dan akan memberi kebaikan, berbuat kebaikan. Al-ihsan ni makna berbuat baik. Tu orang panggil makna lazim dah tu. Jadi makna hakikinya bagi rahmah ialah pecah hati. Tu lazim daripada pecah hati apa? Pecah hati tu makna kesian belah hati kita. Pecah hati kita. Cenderung hati kita. Makna lazim daripada pecah hati, kita akan buat baik. Kita akan beri kurnia pemberi apa-apa tak kira. Itu yang panggil makna lazim. Wahiyah dan ia rahmah. Bihazal makna. Dengan ini makna. Makna mana? Makna riqqatul qalbi. Riqqatun fil qalbi. Bihazal makna ni kembali kepada makna yang pertama. Bukan makna lazim. Taqtadi tafaddula wal ihsana. Jaga-jaga tu. Wahia dan ia ar-rahmatu bihazal makna bihazal makna maknana biriqatil qalbi biriqatin fil qalbi. Dengan makna ini mana? Ini makna tu riqah fil qalbi, pecah hati ni. Mustahilatun alaihi ta'ala, perkara yang tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala. Boleh kita kata Allah Ta'ala rahmat Tuhan lah ni. Apa makna rahmat Tuhan? Pecah hati lah Tuhan gitu. Lembut hati lah Tuhan, boleh kata gitu? Boleh.
Mustahil kata Allah Ta'ala makna tu. Makna mana hak mustahil? Makna riqatun fil qalbi tu hak mustahil. Adapun taqtadi tafaddula, dak ayat lagi mustahil ke dak? Nah. Kalau mustahil belaka tak boleh pakai belaka lah. Tak boleh nak marilah Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Bukan nama bagi Tuhan lah pula. Dah. Kemudian kaedah ni. Bagus kita ni. Nah. Wa kullu syai'in istihala alaihi ta'ala bi'tibari mabda'ihi jaza itlaquhu alaihi bi'tibari ghayatihi. Itu orang panggil kaedahnya. Wa kullu syai'in, dan bermula tiap-tiap sesuatu yang tiap-tiap makna. Tiap-tiap lafaz dan makna. Syai' tu masuk habis lah. Tapi nak kehendak sini makna lah deh. Kerana duk cara makna bagi rahmat. Lafaz tu tak ada cara lah. Nak, baru duk sebut belaka. Nak rahmat Tuhan. Nah, ada lagu negaraku duk sebut tak? Rahmat Tuhan. Ada? Duk sebut nyanyi Oh Aiman. Negaraku kan? Rahmat ada? Betul? Betul tak gitu lagu negaraku? Dari awal lah. Lagu mana Imang? Lagu negaraku dari awal lagu mana? Weh, berat mumu orang Bangladesh Oi. Negaraku lagu mana? Sini. Nak nyanyi situ kan nak nyanyi sini. Nyanyi situ nyanyi molek. Buka ni. Sini ke sana? Sini nyanyi coba. Kata dah ke Bangladesh buat ni. Cepat Ada? Nyanyi lagu negara aku ini. Lepas rahmat bagi ya. Membedah rahmat Tuhan tu. Rahmat bahagia. Lepas tu Tuhan kurniakan jadi rahmat Tuhan lah orang panggil. Rahmat bahagia tu nak sifat bagi rahmat. Rahmat ke mana? Rahmat yang bahagia. Sifat bayar orang panggil dah. Sifat bayaniah bagi rahmat. Rahmat tu mesti dah bahagia. Rahmat bahagia. Betul? Tuhan. Rahmat Tuhan ni kata rahmat Tuhan. Apa makna rahmat Tuhan? Lembut hati Tuhan. Kupu mu etika itu. Tak? Jadi bukan duk cara lafal ni, duk cara makna. Lafal pakai duk menyanyi belaka, masa duk menyanyi tak ada duk tanya, mu etika mana rahmat bahagia Tuhan tu. Makna tu. Ni yang penting ilmu akidah ni duduk dalam perut kita ni. Kalau kita tak mengaji kita tak tahu. Jadi kalau kita tak mengaji kita tak tahulah. Kita duk sebut ya. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan dalam perut kita apa? Lembut hatinya Tuhan. Tuhan hak lembut hati ni. Nak kata ni. Siap mu kupu boleh duk menyanyi lagu negaraku. Kupu boleh duk menyanyi lagu negaraku tu kupu dah. Bapa duk etikad kata Tuhan lembut hati. Pas nak makna kan? Ni tengok. Wa kullu syai'in, dan bermula tiap-tiap makna, tiap-tiap sesuatu ini tiap-tiap makna istihala alaihi ta'ala yang tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala bi'tibari mabda'ihi, dengan i'tibar, dengan dibuat kira, dengan i'tibar, dengan dibuat kira mabda'ihi, pada permulaannya syai'-nya makna. Mana permulaan makna? Riqatun fil qalbi tu orang panggil mabda'il makna ar-rahmah. Tu lembut di dalam hati tu, pecah dalam hati tu dia panggil apa? Mabda'il makna fir rahmah. Permulaan makna bagi rahmah. Bermula tiap-tiap makna atau tiap-tiap lafaz yang tentu tidaklah di atasnya Allah Ta'ala dengan iktibar permulaan maknanya tiap-tiap
lafaz tadi. Kalau gitu wa kullu syai' boleh juga kata lafaz. Bermula tiap-tiap lafaz yang tentu tidaklah di atasnya Allah Ta'ala dengan dibuat kirakan permulaan maknanya, makna tiap-tiap lafaz. Jawab, jaza nescaya haruhlah itlaquhu, oleh mengatakan, mengitlakkan akan dia, akan tiap-tiap lafaz tadi tu, ala itlaquhu, ala itlaquhu itlaqul li syai'. Itu mengitlakkan tiap-tiap lafaz itu alaihi, di atasnya, di atas Allah Ta'ala. Sebab tu harus kita kata rahmat Allah, harus juga kata-kata itu. Tapi bi'tibari ke apa? Bukan bi'tibari mabda'ihi, bi'tibari ghayatihi, dengan iktibar ghayah, hujungnya, hingganya nya makna. Tu nya makna bagi syai', bagi lafaz tadi tu. Mana hujung bagi makna taqtadit tafaddula wal ihsana, itu orang panggil makna ghayah ataupun makna lazim. Dia kata makna lazim atau makna ghayah. Nah, fahiya maka ia ghayah, fahiya maka ia ghayatu fi haqqihi ta'ala, maka ia ghayah, makna yang hujung, makna yang akhir bagi rahmat fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, bimaknal ihsani, dengan makna ihsan, berbuat baik. Jadi makna rahmat, yang nak kata ginilah, rahmat Allah ni maknanya buat baik Allah Ta'ala. Nah, tu boleh bahas lagi tu. Buat baik Allah Ta'ala kalau dengan makna al-ihsan sekarang ni, berbuat baik selalu, orang panggil sifatun fi'li, sifat fi'il. Buat baik selalu la ni dah, la dah. Nah, boleh kata ihsan ni iradatul ihsan ni, orang panggil sifat zat. Mana belum ada makhluk ni, Tuhan nak menentu dah nak buat baik pada makhluk, orang panggil sifatul zat. Kalau orang panggil al-ihsan dengan makna buat baik sekarang ni, tanjizi hadis bagi sifat kudrat, itu orang panggil sifat fi'il. Nah, jadi ihsan tu sendiri boleh kita kata sifat zat, boleh kita kata sifat fi'il. Kalau sifat fi'il kembali kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Ini di sisi pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah. Begitu. Di sisi Maturidiyahnya, kudrat tu bukan terus mengada. Tu nanti esok dalam kitab Kharidah Bahiyah kita akan bahas. Karena di sananya ada satu sifat lagi, nama sifat takwin. Hak tu betul-betul mengada kan, daripada tak ada kepada ada. Jadi kudrat tu hanya orang panggil menyamai antara ada dengan tak ada. Maknanya kembali juga kalau panggil sifat zat. Mana iradatul ihsani, nak berbuat baik. Nah, ada ni. Nak berbuat baik itu sifat zat, koding. Koding tu. Jadi kata ihsan hak koding kembali kepada sifat zat di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Maturidiyah. Kalau ihsan dengan makna baharu itu kembali kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan makna takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Orang panggil sifat fi'il dia panggil. Kalau gitu Ar-Rahman tu dengan makna Al-Ihsan, kalau gitu dengan makna Muhsin. Sebab tu dia kata nah, War-Rahmanu bimaknal Muhsini. Nah, jadi kalau gitu Ar-Rahmah tadi nak pakai makna asal, makna permulaan, makna mabda', makna permulaan bagi ihsan dengan makna riqatun fil qalbi, itu mustahil. Maka tak bolehlah nak pakai makna awal. Kalau gitu harus kita pakai makna akhir, makna hujung dia, makna ghayah dia, atau makna lazim. Lazim daripada lembut hati, buat baik. Itu dia panggil makna lazim. Maka boleh kita itlaq rahmat pada Allah Ta'ala? Boleh. Kalau gitu rahmat ketika itu makna apa? Rahmat dengan makna ihsan. Dengan makna ihsan. Kalau gitu Ar-Rahman bimaknal Muhsin. Gitu. Tu karena rahmat bimaknal ihsan, Ar-Rahman war-Rahmanu bimaknal Muhsini. Maka bermula Rahman tu dengan makna Muhsin. Zat yang maha berbuat baik. Berbuat baik Allah sifat fi'il. Berbuat baik sedia kala lagi orang panggil sifat zat. Kalau gitu fayakunu, maka jadilah Ar-Rahman ketika itu jadi apa? Fayakunu ay fayasirulah, maka jadilah lafaz Ar-Rahman ketika itu majazan mursalan tab'iyan.
Majak mursal tabaiyah. Nah. Ni masuk balaghah pula lah ni. Nah, dia dah. Fayakunu, maka jadilah Ar-Rahman ketika itunya majazan mursalan tabi'iyan. Jadi majah mursal yang tabi'iyah, yang mengikut. Mana? Min itlaqis sababi, daripada menitlaqkan sabab. Sabab tu riqatul qalb. Wa iradatil musabbabi, tapi yang dikehendakinya ialah musabbab. Apa musabbab bagi sabab? Berbuat baik. Nak taqdadi tafaddula wal ihsana. Tu. Nah, sebut rahmat tapi nak makna ihsan. Tu. Sebut rahmat, rahmat asal makna riqatun fil qalbi. Tapi nak makna rahmat tu ialah musabbab dia. Apa? Tafaddula wal ihsana. Ada? Tu lagu tu. Tu orang panggil majak mursal min itlaqis sababi, daripada menitlaqkan sabab, menyebutkan rahmat. Rahmat tu orang panggil sabab lah. Apa? Riqatun fil qalbi. Itu dia panggil sabab. Wa iradatil musabbabi, dan yang dikehendaki makna rahmat di situ bukan sabab dia, tapi naknya ialah makna musabbab. Nak. Tu. Tu sebab apa berbuat baik? Kerana lembut hati. Lembut hati tu sabab. Sabab lembut hati itulah berbuat baik. Jadi bukan nak makna lembut hati, tapi nak makna buat baik. Nampak tak? Nampak tak tu, Kidi? Nampak tak tu? Benar tak balas mesej? Nak? Kau WhatsApp tak balas, kau ni pun tak balas agak. Wa innama, dan hanya sonya kana adalah majaz taba'iyan. Adalah majak tu dikatakan majak taba'iyan. Kenapa taba'iyan? Li'anna jarayanit tajawuzi fil mushtaqi bin nisbati li jarayanihi fi aslihi wa huwal masdaru. Wa innama, dan hanya sonya kana adalah Ar-Rahman tu dikatakan muhsin. Ar-Rahman ketika tu dikatakan majak mursal. Ar-Rahman bermakna al-muhsin tu dipanggil majak mursal taba'iyan. Kenapa dikatakan majak mursal taba'iyan? Li'anna jarayanit tajawuzi fil mushtaqi, kerana berlaku majaz pada mushtaq. Kerana berlaku majaz pada mushtaq. Mana mushtaq? Ar-Rahmat tu mushtaq. Tak? Pada rahmat tu orang panggil berlaku majaz. Bila pada rahmat berlaku majaz, pada pada Ar-Rahman pun berlaku majaz. Li'anna jarayanit tajawuzi fil mushtaqi, kerana berlaku majaz pada mushtaq. Bin nisbati li jarayaniha, dengan nisbah berlaku majaz. Dengan nisbah berlakunya majaz. Fi asliha, pada asalnya mushtaq. Mana? Wahwa, dan ia asal tu al-masdaru, ialah masdar. Nampak tak? Tak tu. Sekali lagi. Li'anna jarayanit tajawuzi fil mushtaqi bin nisbati li jarayanihi fi aslihi wa huwa ay al-aslu al-masdaru. Kerana berlaku majaz pada mushtaq, dengan nisbah berlaku majaz pada asalnya mushtaq, yakni masdar. Yakni asal tu ialah masdar. Mana? Berlaku majaz pada Ar-Rahmah, maka berlaku jugalah majaz pada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Tu bin nisbati li jarayanihi fi aslihi. Aslil mushtaq mana? Ar-Rahmah. Wa huwa, dan ia asluhu al-masdaru. Ar-Rahmah itulah rahmatun tu. Jadi apabila berlaku dah orang panggil majak pada rahmat, maka berlaku jugalah majak pada Rahman. Tu. Ia jalan mengikut ke? Itu makna taba'iyan. Mengikut. Jadi Ar-Rahman tu bermakna al-muhsin kerana apa? Kerana Ar-Rahmah bermakna al-ihsan. Gitu Faham tak? Faham tak lebih? Kenapa Ar-Rahman bermakna al-muhsin? Kerana Ar-Rahmat tu bermakna
ihsan. Tu. Jadi ar-rahmah tu mustaq dia, masdar. Nah, berlaku dah majah pada masdar, pada asal tempat hasil, tempat terbit bagi rahmat. Itu apa? Ar-rahmah bermakna al-ihsan. Maka apabila orang panggil berlaku dah, orang panggil majah pada asal dia, yakni masdarnya, ar-rahmah bermakna al-ihsan, maka berlaku jugalah jalan mengikut ar-rahman bermakna al-muhsin. Gitu maka terjadilah majak ar-rahman dengan makna muhsin. Kenapa? Karena terlebih dahulu berlaku majak pada mustaq dia mana? Ar-rahmah bermakna ihsan. Gitulah. Wahakaza, lagu nilah, lagu tu jugalah yuqalu, dibahaskan, dikatakan firrahimi, pada sifat ar-rahim. Ar-rahim pun serupa tak? Kerana dua-dua tu apa? Mustaqun minar rahmati. Ar-rahman, ar-rahim itu mustaq dia pada sama je. Jadi apabila ar-rahmah ni bermakna apa? Nak? Tak ada suara. Ya tak? Kau bateri habis. Tak ada suara rasa kau gemar kau kena. Suara hilang. Suara hilang nak buka speaker. Bateri lah ni kau. Suara hilang. Ada ke tak? Halo. Ada. Tak terang. Ana hak duk dengar tu ada ke tak suara? Ada. Ada dia? Suara ada? Ada molek-molek. Ada tu? Ada tu. Mana yang dia tak dengar? Kau tak dengar? Kalau tak dengar kita boleh balik. Jadi kenapa ke ar-rahman bermakna al-muhsin? Kerana telah berlaku majah mursal tabaiyan. Apa? Yakni apa panggil berlaku, orang panggil pada mustaq, pada masdar dia tu orang panggil telah berlaku majah. Mana? Ar-rahmah bermakna al-ihsan. Ini berlaku dah orang panggil majah ni. Nah, ar-rahmah bermakna al-ihsan ni. Maka apabila berlaku dah pada mustaq ar-rahman ar-rahim, iaitu ar-rahmah tu orang panggil majah, al-ihsan, maka mengikut tabaiyan, mengikut atas jalan mengikut lah orang panggil majah juga ar-rahman ar-rahim dengan makna al-muhsin. Gitu nak sebut gitu, iaitu situ je tu rekah sebenarnya. Tak ada payah nak. Cuma belit-belit sebab ibarat dia ya. Wa inna makana, dan hanya sonya adalah ia majas tu tabaiyan, atas jalan mengikut, ala sabili tabai. Nah, atas jalan mengikut. Kerana apa? Li'anna jarayani tajawuzi fil mustaqi, kerana berlakunya majas pada mustaq bin nisbati li jarayanihi fi aslihi, dengan nisbah berlaku majas pada asalnya. Wahwa, asalnya asal mustaq. Nah, asalnya asal mustaq. Iaitu apa asal bagi mustaq? Iaitu ar-rahmah. Berlaku dah orang panggil majak pada ar-rahmah. Ar-rahmah bermakna ihsan. Wahwa, dan ia asal tu al-masdaru, iaitu masdar ar-rahmah. Nah, jadi ketika tu bila dah berlaku dah orang panggil majah pada masdar asal mustaq, iaitu ar-rahmah dengan makna al-ihsan, kalau gitu mengikutlah ar-rahman ar-rahim bermakna al-muhsin. Nah, itu nak cerita gitu je. Tu tak ada ayah mana. Wahakaza, lagu tu dah juga yuqalu, dibahas, dikatakan firrahimi, pada nama Allah Ta'ala ar-rahimi. Cuma iktibar maknanya ya bezalah. Ya, kalau ar-rahman al-munaimu bijalail ni'ami. Nah, tuh yu'ammu li'amatil khalqihi, imma mu'minan au kafiran, ikutlah boh gila nak dobik aku mana pun banyaklah ibarat-ibarat lain tu sebut dah. Mana ar-rahman tu maknanya ialah sang pemberi nikmat, al-munaimu, zat yang memberi anugerah nikmat, bijalail ni'ami, dengan segala nikmat yang kasar-kasar, yang besar-besar. Ya umum yang meliputi lah orang panggil nikmat tersebut tu bi'amati khalqi, dengan sekalian makhluk dia. Tak kira nak sia kau kubal lembu ayam yetik, mukmin kau kafir kau nak sia tadi, tak kira. Itu ar-rahman. Nah, ada juga dengan makna ar-rahman tu Allah Taala bagi nikmat hak kasar-kasar dengan makna iman, ilmu, amal, hak besar-besar. Tapi kehalusan mana ilmu yang dalam, amal yang banyak. Contoh nak ada ni. Gapo lagi? Kefahaman yang tajam, itu ar-rahim.
Yahlu, yang seni. Nah, ada kata Ar-Rahim tu al-munaimu bidaqaiqin na'ami, tapi li khassatil mu'minin fil akhirah. Nah, khas untuk orang mukmin di akhirat tu bagai-bagai pendapat ulama lah. Dalam Nurul Zalam tu banyak dah bahan ada bahas orang panggil Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Cuma kita nak ambil tabarruk Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillah ni kita bacalah sikit sepenuhnya. Tengoklah sepenuhnya lah, nak habis dah tu nampaknya. Kemudian kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri Syekhul Azhar, wa'lam, ketahui olehmu, anna jumlatal basmalah, akan bahawasanya jumlah bismillahirrahmanirrahim ni yasihhu an takuna khabariyatan, sahlah oleh bahawa adalah ia jumlah basmalah ni menjadi khabariyah. Jumlah khabariyah maknanya tu. Betul? Mesti ada wayasihu pula deh. Nu bawah nu wayasihu an takuna insya'iyata. Dan sah juga oleh bahawa adalah orang panggil jumlah basmalah ni jadi jumlah insya'iyatan. Jadi boleh dua-dua. Nah, bismillahirrahmanirrahim orang panggil khabariyah pun boleh, insya'iyah pun boleh. Lagu mana? Esok wallahu a'lam. Dengan iktibar lain-lain lah. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah tu kita tak baca ginilah. Alhamdulillah tu kita baca sikit. Atau kita nak masuk dah al-munfaridi bil ijadi. Al-munfaridi tu boleh ke tu? Nampaknya panjang ke al-munfaridi tu. Kita baca hak Rabi lah. Tak Rabi tu tak baca. Tak Rabi baca sesak pun omong dia tu. Ada juga boleh juga. Maknanya hak duk baca dah tu macam alhamdulillah pun tu ada tu. Apa? Lugatan dengan makna apa tu? Dia sebut tu. As-sana'u bil lisan tu ke? As-sana'u 'alal jami'il ikhtiyari 'ala jihati ta'zimi. Patu orang panggil rukun apa wa'lam anna arkanal hamdi khamsatun hamidun wa mahmudun. Tu kita duk biasa jumpa dah tu. Dalam kitab Nurul Zalam tu ada. Kita nak baca orang panggil hak tak jumpa di kitab-kitab lain lah. Tu tengok. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil